Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aliman bin Abdul Nasir, bernombor kad matrik DB190123. Assalamualaikum, nama saya Nur Ifah binti Ibrahim, nombor matrik DB190193 dari Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam binaan bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawa Atira Abdul Wahab. Nombor matrik saya 190037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Amirah binti Muhammad Zamri. Nombor matrik saya CB 190032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Izzati binti Muhammad Yunus. Nombor matrik saya CB 190040. Video ini membentangkan di lokasi pejabat dan loji penapis Jabatan Air Ranau di Ranau, Sabah. Jabatan Air Ranau ini bertanggungjawab membekalkan air bersih kepada penduduk di sekitar kawasan Ranau. Di jabatan air ini, terdapat loji lama dan loji baru. Mari kita lihat bagaimana proses rawatan air. Yang pertama, melalui proses saringan, yang di mana air mentah akan melalui proses saringan di muka sauk atau dipanggil intake untuk menapis air bagi menghasilkan bahan-bahan fizikal seperti kayu, pasir, rumput dan lain-lain. Proses pengambilan air mentah dilakukan di Sungai Limabung di mana empangan limpah dibina untuk menampung air yang kemudiannya akan mengalir melalui saliran ini. Jejaring dipasang untuk menghalang kemasukan makhluk seperti dedaun dan ranting pokok. Air dari saliran ini akan menuju ke rumah pam dan seterusnya menuju ke loji yang terletak kira-kira 1 km jauh dan 76 meter lagi tinggi dari aras rumah pam. Rumah pam ini mempunyai 4 pam air yang mana setiap satu mampu untuk mengepam sehingga 400 meter padu air mentah setiap jam. Empangan ini pula mempunyai 2 pintu air yang besar dan diperbuat daripada besi. Pintu-pintu ini akan ditarik naik bagi meningkatkan paras air apabila diperlukan dan dilaksanakan oleh 2 motor yang terletak di atas struktur empangan ini. Seterusnya kita pergi kepada proses pengudaraan. Proses pengudaraan merupakan proses yang berlaku selepas proses pengambilan air. Air mentah dipam ke tangki pengudaraan iaitu cascade aerator. Di sini, air didedahkan kepada atmosfera untuk meningkatkan kandungan oksigen dan juga akan menyingkirkan bau dan rasa pada air melalui proses pengoksidaan. Bahan-bahan utama yang digunakan adalah bahan yang berbentuk kimia untuk merawat air mentah iaitu kapur, klorin, aluminium, sulfat dan PAC iaitu polyaluminium chloride. Kapur ditambah untuk meningkatkan nilai pH air, klorin pula untuk membunuh kuman dan juga bakteria, manakala aluminium dan PAC salah satunya akan digunakan sebagai ejen penggumpalan bahan asing yang melarut dalam air. Proses pemendapan. Di proses ini, air akan melalui bahagian zigzag untuk memperlahankan aliran air. Tujuannya untuk memastikan bahan kimia yang telah ditambah dapat bertindak balas dengan baik dan memberikan masa yang cukup untuk plot-plot yang halus menjadi gumpalan yang besar dan berat. Kolam ini merupakan kolam mendapan di mana kesemua plot-plot yang berat akan mendap dan meninggalkan air yang bersih di permukaan kolam. Air ini juga akan mengalir ke proses yang terakhir iaitu proses penapisan.
Proses penapisan. Proses penapisan berlaku di tempat ini, iaitu terdapat 4 kolam penapisan yang berfungsi untuk menyingkirkan toksik atau benda asing yang terampai. Kolam-kolam penapisan ini juga mempunyai pasir dan batu kelikir yang halus sedalam 3 kaki bagi memastikan air yang ditapis benar-benar bersih dan boleh disalurkan kepada pelanggan atau pengguna. Akhir sekali adalah proses penyimpanan air. Air akan disimpan di tangki simpanan loji. Terdapat 2 tangki simpanan di loji air ranau ini. Tangki pertama berkapasiti 1.8 juta liter. Yang kedua mempunyai simpanan sehingga 4 juta liter. Rata-rata masyarakat pasti mengambarkan proses rawatan sisa kumbahan apabila ditanya tentang sistem pembentungan. Namun, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkhidmatan sistem pembentungan di Malaysia? Perkhidmatan pembentungan ialah proses untuk mengumpul, menghantar, merawat air sisa kumbahan dan menyelenggara sistem pembentungan dan tangki septik. Di Malaysia, perkhidmatan pembentungan terbahagi kepada 2, iaitu sistem pembentungan bersambung terus ke loji rawatan kumbahan awam dan tangki septik individu. Sistem pembentungan bersambung ke loji rawatan kumbahan awam merupakan perkhidmatan yang menyambungkan saluran paip pembentungan di rumah ke loji rawatan kumbahan awam. Indah Water Consortium, iaitu IWK, diberi tanggungjawab untuk menjalankan operasi dan penyelenggaraan loji rawatan kumbahan awam. IWK bertanggungjawab untuk melakukan kerja-kerja pembaikan jika terdapat masalah pada saluran paip pembentungan awam seperti tersumbat atau rosak tanpa mengenakan kos terhadap pengguna. Walau bagaimanapun, pemilik premis perlu bertanggungjawab untuk membaiki kerosakan atau tersumbat jika masalah didapati pada saluran paip pembentungan persendirian. Bagi tangki septik individu pula, ia merupakan perkhidmatan pembentungan yang teringkas. Sisa kumbahan akan dialirkan ke tangki septik dan tidak menjalani rawatan sepenuhnya, tetapi hanya akan terenap di dasar tangki septik. Justeru, tangki septik perlu dilakukan pengenyah enap cemar sekurang-kurangnya 2 tahun sekali bagi memastikan tangki septik individu itu dapat berfungsi dengan efisien. Namun, proses pengenyah enap cemar akan dikenakan bayaran yang spesifik bergantung kepada kapasiti tangki septik individu itu sendiri. Proses pengenyah enap cemar boleh dilakukan oleh IWK ataupun kontraktor berlesen yang lain.